Bila kita tengok satu benda lagi tentang masjid, tengok, ini saya selalu sebut, cuba tengok selipar kat luar. Cuba tengok selipar kat luar. Banyak selipar tak? Bukan bak curi selipar ni. Saiz setiap seorang sama tak? Tak sama. Ni bermaksud ukuran kita tak sama dan ukuran kita sememangnya berbeza. Tapi ingat, pakailah mengikut saiz yang terbaik untuk kita demi keselesaan dan ketenangan. Apa kata kalau saya suruh seorang yang berkaki besar pakai selipar kecil? Apa dia rasa? Tok Imam kaki panjang dan besar, tolong pakai kasut saiz 3. Bila Tok Imam pakai, jadi lagu mana? Muat ke tak muat? Tak muat. Ini akan menyakitkan dan menyusahkan dia. Jadi pakailah ikut saiz yang sebenar. Dan kita cuba tukar. Apakah yang akan terjadi kalau orang kaki kecil kita pakai saiz 9 atau 10? Dia akan jadi apa? Masuk tapi longgar. Nak jalan pun payah, nak lari pun tercabut. Jadi pakailah ikut saiz masing-masing. Jadi memang kita ada perbezaan, tapi perbezaan itu cuma di luar. Bila kita masuk dalam rumah Allah, tak ada lagi. Anda nak tahu, tengok saja pada saf yang pertama. Pada saf pertama, ada orang tinggi, ada orang rendah. Ada hak kulit putih, ada kulit hitam. Ada hak kurus, ada hak gemuk. Ada hak kaya, ada hak miskin. Ada hak berada, ada hak tak berada. Maksudnya bila masuk saja dalam ni, tak ada diskriminasi dalam agama. Semua layak, semua berhak. Kau pernah jumpa masjid, bila mari saja tengok kita lebih kurang, abang gaji berapa bang? Saya gaji 800. Oh minta maaf, yang depan ni gaji 5,000 ke atas. Kalau abang gaji 800, tu sah nombor 15. Tak gaji 800, sah nombor 15. Jadi pilah ke nombor 15. Kalau kebetulan tak ada orang duduk nombor 15, tu lah kita. Tok Imam duduk depan ni, Allahu Akbar, makmum, no, sah 18. Sebab hak mari masa tu, hak gaji 800. Tak ada. Ataupun kita mari kulit lagu ni, muka jerawat batu, muka lebih kurang. Hak ni hak geng-geng kelas-kelas artis, muka hak licin, gebu. Hak jenis menggerutu tu sah 30 tak? Patut sah 30. Ada tak lagu tu? Tak ada. Sah berapa keadaan kita gemuk ke apa, kita layak mari awal, di sinilah tempat kita. Tak ada perbezaan apa. Itulah yang sebenarnya tiada diskriminasi. Hak beza di mana? Hak saiz tadi. Hak saiz tadi. Sebenarnya perbezaan inilah yang menyatukan kita semua atas dasar agama. Jadi, bila kita sebut tentang agama dan kebaikan-kebaikan agama, kenapa hari ini masih ada orang yang tidak meyakini dan menolak agama? Bagi dia, kalau tak ada agama pun, kami masih boleh berakhlak baik. Tapi orang yang ada agama, kami tengok akhlak pun, ayat dia, akhlak pun lebih kurang saja. Lalu dia pun mengepost dan mengviralkan gambar-gambar. Ni orang Islam duk tengah minum arak. Ni gambar orang Islam duk tengah bunuh orang. Ni gambar orang Islam duk berzina. Ni gambar orang Islam duk buat tu. Ni duk buat ni. Gambar hak dia tunjuk tu, betul ke salah? Dah, bukan maksud saya, mungkin boleh berlaku tak orang Islam buat benda-benda tu semua. Mustahil ke tak mustahil orang Islam akan buat? Tak mustahil langsung pun. Dunia hari ini orang Islam minum arak, tak mustahil. Orang Islam bunuh orang, tak mustahil. Orang Islam berzina, tak mustahil. Tetapi bila kita memikirkan satu benda dan perkara, bila kita fikir satu benda dan perkara, kenapa benda-benda seperti ini ditonjolkan? Adakah semata-mata untuk menghina agama Islam? Ataupun nak membiadabkan agama Islam? Kalau kamu benar-benar jujur mengenai agama, pasal apa tak mengepost dan memviralkan orang tengah solat berjemaah? Kau orang Islam tak solat berjemaah? Boleh, bagusnya solat berjemaah. Bagusnya duk tengah usap kepala anak yatim. Bagusnya duk tengah bayar zakat. Bagusnya duk tengah gotong royong. Bagusnya duk tengah tolong orang tu, tolong orang ni.
Tapi hak sentiasa dipost hak gambar-gambar tak elok. Bila selalu dipost gambar tak elok, rasa ada benda tak belakang? Rasa ada benda, rasa ada agenda, rasa ada tujuan, rasa ada tersirat. Nak suruh menanamkan kebencian pada agama ni dan secara otomatik cuba keluar daripada lingkungan wilayah ini. Bila rasa muak, bila rasa lebih kurang sama dengan hak lain, bila rasa tak ada beza dengan orang lain, jadi tak salah untuk kami keluar daripada wilayah dan lingkungan ini. Akibatnya akan ramai lagi lah munculnya spesies-spesies yang kita sebutkan tadi. Perkara yang paling mudah saya boleh sebut untuk gambarkan. Saya sebagai guru, sebagai seorang guru di mana-mana pun, kita biasa melaluinya dengan masuk maktab dulu kan. Kita masuk maktab untuk beberapa fasa, beberapa masa, beberapa waktu. Kemudian kita dipraktikalkan pula beberapa bulan di mana-mana sekolah yang dikhaskan dan ditempatkan. Habis satu jadi guru, jadi cikgu. Kita pun mengajar matematik. Duk maktab dulu 2 + 2 4. Buka buku teks murid pun 2 + 2 4. Buku panduan tu pun 2 + 2 4. Dan kita ajar anak murid pun dalam kelas teori yang sama 2 + 2 4. Ingat 2 + 2 4, 2 + 2 4. Esok nak periksa berbuih, ingat soalan ni masuk. Soalan ni masuk, bocor dah ustaz bagi tahu. Masuk 2 + 2. Apa dia? 4. Bagus. Esok periksa. Right lah kita. Mustahil ke tidak akan ada murid hak jawab 2 + 2 5. Akan ada lagi tak hak terlepas 2 + 2 5? Ke confirm semua akan betul? Akan ada 2 + 2 5. Persoalan dia, salah buku teks ke, salah kita mengajar ke, salah kita bagi tahu ke, salah murid jawab. Hak jadi keluar 5 tu, salah siapa? Salah siapa? Salah murid hak jawab. Bukan salah buku teks, bukan salah kita mengajar. Bila kita timbang balik, salah ni boleh diperbetulkan. Ingat lain kali bila 2 + 2 bukan 5, 4. 2 + 2 4. Bila kita tiun balik pengalaman dalam kelas, rupa-rupanya waktu kita duk mengajar berkuih tu, dia duk buat apa kat belakang? Ada hak main, ada hak buat roket, ada atas meja, ada bawah meja. Hatulah biasa keluar jawapan 2 + 2 5. Hak betul-betul dengar, hak betul-betul ikut petunjuk 4. Sekarang sebenarnya yang cuba kamu post dan tunjuk dalam bentuk kebiadaban dan keburukan tadi, Islam 2 + 2 4 ke, hak kamu tengah tunjuk 2 + 2 5. Hak kamu tunggu duk berzina, duk tu, duk ni, tu hak 2 + 2 4 ke 2 + 2 5? Sekarang hak kamu sedang tunjuk 2 + 2 5. Pak siapa kamu tak mau mengenal hak 2 + 2 4? Kalau kamu jujur nak mengenal teologi mana-mana agama, kalau bukan Islam dan agama lain sekalipun, rujuklah kepada sumber asal dia Al-Quran dan penghurai dia. Kalau sekarang ulama-ulama yang berautoriti dan integriti. Sekarang ni bila ditanya dari mana kamu dapat penghuraian Quran dengan hadis sampai keluar pemaknaan sedemikian, sebutkan nama-nama ulama yang kamu guru. Mampu atau tak mampu dia mengungkap? Tak mampu. Sebab dia bukan berguru pun. Dia ambil ayat Quran tetapi pentafsiran dan pemahaman guna apa? Guna otak dia. Dia guna otak dia. Kalau betul dia ada berguru Quran dengan hadis dengan mana-mana ulama, senaraikan nama ulama-ulama. Tak akan ada. Kita pun nak kenal apa nama guru dia, ulama mana yang dia belajar, sampai penghuraian dia sudah bersalahan dengan jumhur ulama. Ataupun metod dan manhaj sebenar pentafsiran bagi Al-Quran dan pentafsiran bagi hadis. Tapi hakikatnya yang perlu kita terima, apa-apa yang ditunjukkan itu berlaku dalam Islam atau ke semua agama. Secara jujur, kita berjalan melalui satu lorong,
jumpa satu kelompok manusia 5 orang duk tengah minum arak, pi depan sikit duk tengah rogol orang, pi depan sikit duk tengah bunuh orang, pi depan sikit duk buat maksiat macam-macam. Bila kita kembali yang pertama, kita pergi tegur, kamu agama apa? Yahudi. Kamu Kristian. Kamu tu, kamu ni, kamu Islam. Tapi hakikatnya semua ni minum arak. Ke tak ada orang Islam minum arak ni? Okey, baik. Apa yang saya nak tekankan ialah, baik dia Yahudi, baik dia Kristian, baik dia Buddha, baik dia Hindu, baik dia Islam, apa yang dia buat sekarang ini, agama dia suruh ke, agama dia tak suruh? Hak dia sedang buat tu, agama tak suruh. Tanya orang Hindu, boleh tak? Tak boleh. Buddha tak boleh. Yahudi tak boleh. Ini memabukkan. Islam lagilah tak boleh. Sekarang apa yang berlaku, mereka alami kehidupan ikut acuan agama atau hawa nafsu. Mereka ikut hawa nafsu, tetapi pelabelan di belakang mereka berdasarkan agama. Adakah silap agama atau silap pelaku dia? Bila agama tak ajar, pelaku dia buat, itu bukan acuan agama, tapi kesilapan pelaku dia. Tapi ramai hari ini, bila pelaku yang buat, siapa yang terkena? Siapa yang terpalit? Agama yang terpalit. Agama yang terpalit.